yang mana dalam tempoh PKP ini akta yang yang digunakan oleh kerajaan itu Akta 342 memberi kuasa kepada Menteri Persekutuan melalui Seksyen 3/1 untuk melantik pegawai kesihatan atau mana-mana pegawai lain bagi tujuan menguatkuasakan usaha mengawal penularan wabak COVID. Dan kita kena faham kenapa kita nak minta tutup, sebab melibatkan isu COVID, isu penyakit berjangkit ni tadi. Dan Akta 342 tadi terguna pakai. Dan apabila berfungsinya Akta 342, jadi Akta PBT tadi terbatal. Kita kena faham. Sebab kita kena melihat di mana yang lebih berkuasa. Tambah dalam keadaan darurat sekarang. Bila dalam keadaan darurat sekarang, kita kena faham fungsi ini semua dipegang ataupun kuasa ni di bawah federal, bukan lagi di bawah negeri. Dalam keadaan PKP ini, pada ketika ini semua kuasa di bawah kerajaan pusat, bukan lagi bawah kerajaan negeri. Walaupun dalam keadaan normal biasa, kita peringkat PBT ataupun peringkat kerajaan tempatan, dia ada kuasa untuk menutup apabila mereka melakukan kesalahan-kesalahan tertentu. Tetapi apabila melibatkan Akta 342 tadi, kita kena faham dia kuasa itu lebih besar ataupun berfungsi berbanding Akta PBT yang saya sebutkan tadi. Poinnya di sini ialah apabila pihak Kementerian MITI membenarkan kilang dibuka. Tapi dalam masa yang sama mengharapkan peringkat PBT atau kerajaan menguatkuasakan undang-undang untuk menilai ataupun cek pula kilang-kilang yang melanggar SOP supaya dikenakan tindakan untuk tutup. Persoalan di sini yang membuka itu. Sebab kita nak kilang tu ditutup apabila berlaku kes, apabila ada masalah ataupun bila kita tengok kes banyak melibatkan pekerja-pekerja kilang. Jadi apa gunanya menyusahkan semua pihak, dah tahu benda tu menjadi punca, dia benarkan kilang buka, lepas tu suruh pula pihak negeri atau PBT kuatkuasakan undang-undang. Dan Alhamdulillah hari ini kita lihat bagaimana ada operasi-operasi bersepadu yang telah dijalankan oleh kerajaan pusat dan juga negeri. Macam baru-barunya di tempat saya, di gambar yang ditayangkan ini, bagaimana pihak PDRM daripada Bukit Aman, pihak Immigration daripada Putrajaya, IPD Kelang dan juga daripada pihak MPK Kelang berganding dalam melaksanakan patuh. Dan bila di situ kita dapat mengesan beberapa kesalahan yang menyebabkan ketidakpatuhan pada SOP yang boleh menyebabkan kilang tu ditutup. Setelah kita dapat kesan kilang itu melakukan kesalahan, baru boleh kita tutup. Dan kita kena faham lah, nak bagi buka kilang ni buat apa? Kalau daripada awal pun kilang tu dah ditutup, senang. Saya nak bagi faham banyak orang, mungkin kalau saya sebut pasal akta-akta ni, mungkin orang-orang tak berapa faham yang bukan perundangan. Saya pun bukan ahli perundangan nak mengulas lebih lanjut. Senang saya nak bagi contoh paling mudah. Macam contoh dulu, Kerajaan Negeri Kelantan ni, Dewan Undangan Negeri luluskan untuk laksana hukum hudud di negeri Kelantan. Okey? Tetapi benda tu bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Sampai sekarang hudud tak boleh dilaksanakan di Kelantan. Dah berapa puluh tahun dah PAS memerintah di negeri Kelantan. Tetapi kenapa tak boleh laksanakan hudud? Kita kena faham sebab ada perkara yang menyebabkan undang-undang tu tak dapat dilaksanakan, peraturan tu tak dapat dilaksanakan di negeri Kelantan. Dan begitu juga kalau kita ambil dalam konteks yang kita bincangkan sekarang ni. Nak suruh tutup kilang, salahkan pihak kerajaan negeri, sedangkan ada akta-akta yang membenarkan. Sebab kita kena ingat itu dalam keadaan biasa. Tapi dalam keadaan sekarang, keadaan yang luar biasa. Dalam keadaan kita ber-PKP, dalam keadaan kita darurat. Pada ketika ni, saya bagi tahu awal-awal, kuasa itu di bawah federal, bukan bawah negeri lagi. Walaupun pada peringkat asal, negeri ada kuasa. Dalam keadaan biasa, kena faham. Bukan dalam tempoh darurat ataupun dalam tempoh kita berhadapan dengan PKP yang mana MKN dan juga kementerian lebih berkuasa daripada kerajaan.